Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Muhammad Muhsin bin Kamaluddin akan membentangkan tajuk Undang-Undang Perniagaan. Undang-Undang Perniagaan ni dia merupakan suatu peraturan yang termaktub dan ditentukan oleh sesebuah masyarakat untuk mengawal kelakuan dan tingkah laku anggota sendiri. Contohnya macam sebuah syarikat kan ada orang atasan dan orang bawahan. Orang atasan tu dia akan membuat undang-undang untuk orang bawahan ni ikut supaya lebih berdisiplin. Undang-undang perniagaan ni tujuan dia ada dua. Yang pertama, memastikan setiap aktiviti perniagaan dijalankan mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya dalam setiap perjalanan perniagaan itu tidak ada masalah yang dilakukan oleh anggota itu berkaitan dengan undang-undang. Tujuan yang kedua ialah memberikan kesan positif terhadap persekitaran perniagaan. Contohnya dia memberikan kesan yang baik sebab positif kan baik terhadap aktiviti perniagaan. Isi penting, setiap perniagaan yang dijalankan adalah tertakluk kepada peraturan dan undang-undang tersendiri. Okey, kita masuk dekat organisasi perniagaan dalam kerangka perundangan. Organisasi perniagaan ni dia ada 9. Antaranya kesihatan dan keselamatan, pekerjaan, maklumat, perancangan, perlindungan pengguna, persaingan, periklanan, undang-undang syarikat dan persekitaran. Undang-undang ni berkaitan dengan perniagaan. Lepas tu dia boleh berikan kesan terhadap aspek persekitaran berikut. Pertama, kesihatan dan keselamatan. Kesannya aspek kesihatan dan keselamatan berkaitan dengan peraturan kebakaran dan perlindungan pemakanan pekerja. Contohnya dalam sebuah perniagaan tu dia mesti ada perlindungan lepas tu pemakanan. Sebab perlindungan ni dia penting dalam undang-undang sebuah perniagaan. Kesan yang kedua, undang-undang memastikan organisasi perniagaan mematuhi peraturan keselamatan dalam menjalankan operasi perniagaan. Yang kedua, pekerjaan. Kesan dia yang pertama, undang-undang yang berkaitan dengan aspek pekerjaan ialah menekankan kadar upah minimum, tempoh waktu bekerja dan diskriminasi pekerjaan. Contohnya macam pekerjaan ni dia menekankan kadar upah yang minimum. Lepas tu tempoh waktu bekerja sampai bila. Lepas tu diskriminasi. Diskriminasi ni maksud dia sebenarnya pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu. Kesan yang kedua, undang-undang melarang perniagaan mengamalkan diskriminasi terhadap pekerjaan berdasarkan kaum, agama dan jantina dengan mengadakan perpaduan dan semangat kerjasama dalam kalangan rakyat Malaysia. Contohnya macam saya bagi masuk dia apa tu pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, macam memilih kasih. Macam tu tak boleh dalam pekerjaan. Organisasi perniagaan yang ketiga, maklumat. Kesan dia yang pertama, pada abad ke-21 dunia mengalami ledakan maklumat yang membolehkan maklumat mudah diperoleh dan boleh dicapai dengan cepat. Contohnya sekarang kan kita dekat dunia moden. Abad ke-21 kan moden. Lepas tu dunia kan mengalami ledakan maklumat. Betul boleh dapat dengan senang, mudah dan cepat. Kesan yang kedua, undang-undang perlindungan maklumat penting untuk mengelakkan berlakunya cetak kompak dan perlindungan data sulit daripada diceroboh oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Maklumat ni dia penting lah dalam sebuah perniagaan sebab dia tak nak berlakunya cetak kompak dan cetak semula. Yang keempat, perancangan. Perniagaan memerlukan bangunan sebagai premis untuk menjalankan operasi perniagaan seperti bangunan, kilang kereta peraturan untuk memerlukan kereta nasional negara di Malaysia. Sebuah perniagaan kan dia punya asas dia kan mesti ada premis. Macam tu lah untuk merancang untuk menjalankan sesuatu perniagaan. Yang kedua, di Malaysia, lesen perniagaan diperoleh berdasarkan Undang-Undang Persekutuan Sementara Bangunan di bawah bidang kuasaan kerajaan. Okey, yang kelima, perlindungan pengguna. Undang-undang perlindungan pengguna bertujuan untuk melindungi hak-hak pengguna daripada amalan perniagaan yang menyalahi undang-undang. Perlindungan pengguna ni dia macam maklumat peribadi privasi.
Itu, perniagaan perlu mengeluarkan produk yang sesuai dengan tujuan penggunaan seperti barangan makanan yang tidak mengandungi pengawet yang boleh menyesatkan kesihatan. Contohnya macam satu perniagaan tu dia keluarkan produk yang bersesuaian lah. Contohnya macam orang tua, dia untuk tulang, macam tu lah. Yang keenam, persaingan. Sistem ekonomi negara menggalakkan unsur persaingan dengan harga yang bersaing untuk memberikan faedah yang besar kepada pengguna. Contohnya macam Malaysia ni menggalakkan semua syarikat bersaing dengan harga yang berpatutan. Lepas tu dia memberikan faedah yang baik untuk pengguna. Yang kedua, mewujudkan persaingan sihat. Undang-undang diperlukan untuk mengawal aktiviti persaingan iaitu dalam persaingan harga, pasaran dan antarabangsa. Yang ketujuh pula, pengiklanan. Pengiklanan ni dia merupakan satu komponen dalam campuran promosi yang menyebarkan maklumat produk kepada pengguna dengan menggunakan media massa. Contohnya iklan baju, kan baju selalu keluar dekat IG ke, kat Facebook ke, kat mana-mana lah. Macam itulah periklanan. Yang kedua, undang-undang berkaitan dengan periklanan perlu digubal atau memindah undang-undang sedia ada supaya sesuai dengan keperluan semasa. Yang ke-8, undang-undang syarikat. Undang-undang syarikat ni diwujudkan sebagai garis panduan untuk memulakan dan menjalankan operasi sesebuah perniagaan. Undang-undang ni dia memang kena ada sebenarnya dalam sebuah perniagaan supaya semua anggota semua berdisiplin. Yang kedua, putihkan undang-undang syarikat berkaitan dengan entiti perniagaan termasuklah aspek pengurusan dan bidang kuasa pihak pengurusan yang ada dalam organisasi. Contohnya nak buat perniagaan ni, sebuah perniagaan ni dia kena ada putihkan semua undang-undang yang dia dah buat, lepas tu dengan entiti perniagaan sekali. Yang terakhir, persekitaran. Perniagaan pada masa ini memerlukan inisiatif pengubalan undang-undang berkaitan dengan sekeliling dengan mengambil kira kepentingan masyarakat termasuklah pengurusan perniagaan dalam pembuangan sisa pengeluaran yang berbahaya kepada manusia. Sampai sini saja dan jumpa pandangan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.